Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afan bin Ahmad akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Kagando meningkatkan penguasaan topik kata ganti nama diri orang dalam kalangan murid tahun 5. Kagando merupakan inovasi daripada singkatan kata ganti nama diri orang. Penciptaannya ini adalah daripada DSKP KSSR Semakan 2017 Bahasa Melayu tahun 5 iaitu standard pembelajarannya 5.1.1 memahami dan menggunakan kata ganti nama mengikut konteks. Penghasilan inovasi ini juga menekankan belajar sambil bermain iaitu menurut Erikson 1985 bermain ialah satu aktiviti semula jadi dan keperluan bagi setiap kanak-kanak untuk meneroka persekitaran melalui aktiviti bermain kerana imajinasi mereka yang sangat tinggi. Dan penciptaan inovasi ini juga adalah berdasarkan daripada teori pembelajaran iaitu konstruktivisme menekankan aspek scaffolding menurut Vygotsky 1978. Dan penghasilan inovasi Kagando ini menekankan pembelajaran abad ke-21 iaitu menekankan aspek kritis, kreatif, komunikasi, kolaboratif, nilai dan etika. Dan penciptaan Kagando ini juga menerapkan elemen pendigitalan pendidikan iaitu imbasan kod QR bagi murid-murid menjawab kuis Kagando sebagai aktiviti pengayaan. Objektif kajian tindakan ini dilaksanakan adalah untuk membantu murid meningkatkan pengetahuan dan memahami konsep penggunaan kata ganti nama diri orang. Kedua, membantu murid meningkatkan kemahiran berbahasa dalam penggunaan kata ganti nama diri orang mengikut konteks yang sesuai. Yang ketiga pula, menggalakkan pembelajaran aktif dalam pembelajaran dan pemudahcaraan topik kata ganti nama diri orang. Dan yang terakhir, meningkatkan keseronokan dan minat murid dalam pembelajaran topik kata ganti nama diri orang. Berdasarkan refleksi pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC yang lalu, murid kurang tahu untuk menjelaskan konsep penggunaan kata ganti nama diri orang. Yang kedua, murid masih lemah dalam kemahiran berbahasa semasa menggunakan kata ganti nama diri orang. Yang ketiga, murid kurang melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran dan pemudahcaraan bagi topik kata ganti nama diri orang mengikut konteks. Dan yang terakhir, murid berasa bosan sewaktu pembelajaran topik kata ganti nama diri orang. Metodologi kajian tindakan ini adalah dimulai melalui pengumpulan data iaitu ujian pra dan ujian pasca. Kemudian penyelidik menggunakan soal selidik untuk mendapatkan data dan dianalisisnya melalui penggunaan SPSS versi 27. Sampel kajian ini juga melibatkan murid tahun 5 iaitu terdiri daripada 20 orang murid, 7 orang murid perempuan dan 13 orang murid lelaki. 5 daripadanya merupakan murid pemulihan. Tempoh pelaksanaan kajian tindakan ini adalah sebanyak 3 kali iaitu 1 kali bermaksud 1 sesi pembelajaran dan pemudahcaraan dan 1 sesi pembelajaran dan pemudahcaraan ini adalah selama 1 jam. Dan kajian tindakan ini menggunakan pendekatan konstruktivisme iaitu menggunakan elemen scaffolding iaitu melaksanakan aktiviti secara berkumpulan. Dan akhir sekali, kajian tindakan ini juga menerapkan pembelajaran sambil bermain. Model kajian tindakan yang dipilih oleh penyelidik iaitu menggunakan model Lewin 1946 iaitu melibatkan 4 langkah. Langkah yang pertama ini merupakan langkah merancang iaitu penyelidik merancang beberapa aktiviti di sini iaitu aktiviti pertama penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK, yang kedua aktivitinya penggunaan kad bergambar dan yang ketiga aktiviti belajar sambil bermain. Seterusnya langkah yang kedua iaitu bertindak, ketiga memerhati dan langkah yang terakhir iaitu merefleks. Bagi langkah yang pertama ini iaitu langkah merancang, penyelidik mengenal pasti instrumen kajian yang sesuai digunakan iaitu melibatkan ujian pra dan ujian pasca serta soal selidik. Kemudian sebanyak 3 kali kitaran kajian tindakan ini dilaksanakan. Seterusnya, penyelidik menghasilkan sebuah bahan bantu belajar yang merupakan inovasi bagi pembelajaran dan pemudahcaraan. Kemudian, di sini penyelidik telah merancang 3 aktiviti iaitu yang pertama pengajaran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, aktiviti yang kedua pengajaran penggunaan
kad bergambar, dan aktiviti yang ketiga, pengajaran yang diterapkan bersama elemen permainan. Bagi langkah kedua iaitu bertindak, penyelidik telah melaksanakan aktiviti yang pertama iaitu pembelajaran dengan menggunakan TMK iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Antaranya di sini, guru memaparkan maklumat mengenai kata ganti nama diri orang kepada murid melalui pancaran projektor di hadapan kelas. Kedua, murid diterangkan oleh guru mengenai konsep kata ganti nama diri orang terlebih dahulu. Kemudian, murid menyebut dan membaca perkataan yang mengandungi ejaan kata ganti nama diri orang. Dan yang terakhir, murid diminta untuk menjelaskan penggunaan kata ganti nama diri orang mengikut konteks yang sesuai. Bagi langkah yang ketiga ini iaitu memerhati dalam aktiviti yang pertama iaitu pengajaran yang melibatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu didapati sebahagian murid dapat memberikan perhatian sewaktu pengajaran topik kata ganti nama diri orang, manakala sebahagian lagi tidak memberikan perhatian bagi topik tersebut. Oleh itu, murid memerlukan bahan rangsangan seperti image untuk menjelaskan konsep kata ganti nama diri orang yang sesuai. Akhir sekali iaitu langkah merefleksi bagi aktiviti yang pertama iaitu didapati penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi memudahkan guru untuk mengakses maklumat berkaitan kata ganti nama diri orang tanpa bergantung sepenuhnya penggunaan sumber buku teks. Yang kedua, pada masa yang sama, murid dapat mengenal pasti sumber pencarian bahan maklumat yang tepat dan sesuai sebagai bahan rujukan pembelajaran mereka melalui penggunaan internet. Selepas aktiviti pertama selesai, aktiviti kedua juga dilaksanakan iaitu penggunaan kad bergambar. Di sini dalam langkah yang kedua iaitu bertindak, murid perlu meneka kad bergambar yang ditunjukkan oleh guru untuk menyesuaikan jenis-jenis kata ganti nama diri orang. Kemudian murid perlu mengecam gambar mengikut kesesuaian watak seperti contoh yang saya tunjukkan di sini. Seterusnya, langkah yang ketiga ini memerhati bagi aktiviti kedua. Berdasarkan pemerhatian dilaksanakan oleh penyelidik, didapati murid berasa minat untuk mempelajari kata ganti nama diri orang melalui kad bergambar. Murid sentiasa mencuba untuk menakwil gambar watak pada inovasi Kagando yang ditunjukkan oleh guru. Secara tak langsung, penggunaan kad ini menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif bagi menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir di sini, penyelidik mendapati bahawa murid-murid sentiasa mencuba untuk melontarkan ide dan pandangan mereka berdasarkan gambar watak yang ditunjukkan oleh guru. Bagi langkah yang keempat iaitu merefleksi dalam aktiviti yang kedua, didapati murid-murid dapat mengenal watak-watak yang sesuai berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh penyelidik. Kemudian murid dapat membezakan watak mengikut susunan lapisan masyarakat dan juga membezakan watak-watak berdasarkan kehidupan masyarakat mengikut zaman iaitu pada masa dahulu dan juga pada masa sekarang. Oleh itu, penggabung jalinan subjek sejarah dapat diterapkan oleh penyelidik dalam aktiviti ini. Selesai sudah aktiviti yang kedua tadi, diikuti pula aktiviti yang ketiga, belajar sambil bermain. Dalam langkah yang kedua bagi aktiviti ketiga ini iaitu bertindak, setiap kumpulan mestilah terdiri daripada murid yang mahir iaitu murid arus perdana dan murid yang kurang mahir iaitu murid pemulihan. Set kad Kagando dan borang skor untuk pengiraan markah diagihkan oleh penyelidik kepada setiap kumpulan. Dan yang ketiga di sini, kumpulan berbincang untuk memilih jawapan yang sesuai berdasarkan kad gambar yang ditunjukkan oleh guru dan memilih kata ganti nama diri orang yang sesuai melalui kad Kagando. Dan akhirnya, murid yang tepat memilih penggunaan kata ganti nama diri orang akan diberikan markah yang tercatat dalam bentuk bintang pada kad Kagando, manakala murid yang tidak tepat memilih penggunaan kata ganti nama diri orang akan ditolak markahnya seperti yang tercatat dalam bentuk pentagon tersebut. Ini merupakan aktiviti ketiga iaitu belajar sambil bermain yang telah dilaksanakan oleh penyelidik. Dan di sini kita dapat lihat murid-murid akhirnya dapat mengimbas kad QR untuk melaksanakan aktiviti menjawab kuis sebagai aktiviti pengayaan.
Bagi langkah yang ketiga iaitu memerhati dalam aktiviti ketiga, didapati murid berasa seronok untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru kerana di sini sememangnya dapat mewujudkan pembelajaran yang aktif dalam kalangan murid. Seterusnya di sini pemberian mata atau markah diberikan kepada kumpulan yang berjaya ini juga dapat mewujudkan semangat kekitaan kerana dapat menggalakkan persaingan yang sihat antara kumpulan. Oleh itu, nilai kerjasama dan tolak ansur dapat diperhatikan dalam kalangan ahli kumpulan mereka. Bagi langkah yang keempat iaitu merefleksi berdasarkan aktiviti yang ketiga ini sebenarnya dapat mewujudkan pembelajaran aktif dan menyeronokkan. Dan di sini murid-murid dapat mengesan kekuatan dan kelemahan mereka semasa menjawab soalan. Seterusnya semakan mata yang terkumpul ini memberikan peluang kepada diri mereka untuk memupuk nilai integriti. Dan yang terakhir di sini penggabung jalinan subjek matematik dapat diterapkan oleh penyelidik dalam aktiviti ini. Berikut merupakan dapatan ujian pra dan ujian pasca yang dijalankan iaitu purata peratus peningkatan pencapaian ujian pra dan ujian pasca ialah sebanyak 16%. Berikut merupakan dapatan soal selidik bagi keputusan analisis soal selidik aspek pengetahuan iaitu mencatatkan nilai minnya 2.98 dan interpretasinya adalah tinggi dan sisihan piawainya mencatatkan 0.48. Berikut merupakan dapatan soal selidik iaitu keputusan analisis soal selidik bagi aspek kemahiran bahasa iaitu mencatatkan nilai minnya sebanyak 3.10 dan interpretasinya adalah tinggi dan sisihan piawainya mencatatkan 0.47. Berikut merupakan dapatan soal selidik bagi keputusan analisis soal selidik bagi aspek sikap iaitu mencatatkan nilai minnya 3.33 dan interpretasinya adalah tinggi dan sisihan piawainya mencatatkan 0.56. Berikut merupakan dapatan soal selidik bagi keputusan analisis soal selidik aspek afektif iaitu mencatatkan nilai minnya 3.48 dan interpretasinya adalah tinggi dan sisihan piawainya mencatatkan 0.33. Berdasarkan kajian tindakan yang dilaksanakan ini, berdasarkan model kitaran Kurt-Lewin 1946 ini membantu guru untuk menambah baik amalan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC secara sistematik. Kemudian, 3 kali kitaran yang dilaksanakan dalam kajian tindakan membolehkan penyelidik melaksanakan kreativiti PDPC. Seterusnya, nilai kerjasama dalam kalangan ahli kumpulan dapat dipupuk melalui scaffolding. Dan yang terakhir, masalah kehadiran murid ke sekolah juga mempengaruhi dapatan kajian ini. Sekian, terima kasih.